28 tahun stadium ini dirasmikan. Stadium ini dirasmikan pada 16 hari bulan Julai tahun 1994 dan esok adalah tepat 28 tahun stadium ini terdiri dan menjadi salah satu daripada lambang dan imej yang selalu dilekatkan dengan Shah Alam dan negeri Selangor dan tidak kurang juga Malaysia. Selepas daripada tarikh itu telah melalui pelbagai program, acara, event dan dari acara pembukaan pertandingan akhir Piala Malaysia, kelayakan ataupun pertandingan yang melibatkan Piala Dunia Remaja dan pelbagai lagi pertandingan-pertandingan yang telah diwujudkan dan lahir di situ, termasuk Sukan Malaysia pada tahun 1998. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, selama tempoh daripada 16 Julai sehinggalah 16 Julai 2022, stadium ini telah mengalami beberapa episod dan beberapa kejadian yang melibatkan banjir. Kejadian pertama berlaku pada tahun 2006, diikuti pada tahun 2015, walaupun tidak dilaporkan menyeluruh kerana tidak nampak sampai di permukaan, tapi di bawahnya berlaku banjir yang berlaku pada waktu itu, dan terakhir pada tahun 2021 akibat daripada kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini. Pihak kerajaan negeri sedang meneliti daripada masa ke semasa dan sentiasa mengambil berat untuk memastikan stadium ini sentiasa dapat beroperasi selamat dan mampu untuk menjadi venue kepada masyarakat di dalam negeri Selangor sama ada pertandingan-pertandingan yang dianjurkan ataupun paling tidak sebagai imej dan lambang kerajaan negeri. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, secara mudahnya kira-kira secara kasar 5 juta ringgit kita belanjakan tiap-tiap tahun untuk menyelenggara ataupun melakukan proses pembaikan terhadap stadium ini ataupun kemudahan ini. Dan kadang-kadang kita terpaksa mengeluarkan pelanjawan tambahan. Telah beberapa kali sebagai contoh, MBSA melakukan, kerajaan negeri melakukan, dan yang paling saya ingat, menjelang kepada Sukan C tahun 2017, kerajaan negeri berbelanja hampir RM600,000 untuk kita memperbaiki bumbung polikarbonat yang ada menjadi lambak, menjadi bentuk seperti mata itu, yang selalu berlaku kebocoran kerana telah berusia lebih daripada 15 dan 16 tahun pada ketika itu. Justru pihak kerajaan negeri memulakan proses-proses tersebut semenjak daripada tahun 2013 lagi. Secara keseluruhannya, baik yang telah diselenggara dan telah dilaksanakan oleh MBSA, selepas MBSA dipertanggungjawabkan selepas mengambil alih daripada Mahir Event, dan diikuti oleh DEFM menjelang tahun 2016 dan 2017, kita telah berbelanja lebih kurang 56 juta secara keseluruhan. 56 juta untuk memperbaiki, menaik taraf serta memulihkan keadaan stadium daripada masa dan ke semasa. Ini kita lakukan perubahan-perubahan kecil, antaranya menaik taraf tandas, memperbaiki padang, ataupun mengganti polikarbonat yang ada di atas bangunan tersebut ataupun yang menjadi bumbung bangunan tersebut. Justru menjelang tahun 2013 dan 2014 lagi, kita sudah mula explore dan meneroka apakah kemungkinan untuk kita menaik taraf ataupun kita membangun semula stadium ini supaya ia lebih ampuh dengan kemudahan-kemudahan tersebut dan tidak berlaku lagi peristiwa-peristiwa seperti banjir 2006, banjir 2015 dan 2021. Saudara dan tuan-tuan sekalian, pada tahun 2013, Jabatan Kerja Raya telah menganggarkan keseluruhan kos membaik pulih bangunan Stadium Shah Alam pada ketika itu adalah berjumlah kira-kira 350 juta ringgit Malaysia. Kira-kira 30 juta saja diperlukan untuk mengganti sistem pendawaian elektrik dan juga beberapa puluh juta lagi diperlukan untuk menggantikan sistem pepaipan mereka atau pepaipan stadium ini kerana pepaipan stadium itu sudah berusia lebih 20 ataupun 15 tahun. Jadi kerajaan negeri pada ketika itu menganggarkan apakah kos untuk kita membaik pulih ini setara berbanding dengan kita membangun semula ataupun menilai semula pembangunan tersebut. Daripada tahun 2013 sehinggalah tahun 2019 dan 20, tahun 2020, kita telah menerima lebih daripada 15 cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh pelbagai pihak, oleh syarikat-syarikat, oleh individu, oleh arkitek untuk melihat pembangunan menyeluruh
di kompleks sukan Shah Alam ini, yang bukan hanya merujuk kepada stadium tetapi juga merujuk kepada stadium tertutup Melawati dan kawasan persekitarannya. Dan ini merupakan satu perkara yang kita nilai dengan penuh teliti daripada masa ke semasa, memanggil mereka untuk membentangkan. Dan pada tahun 2020, tahun 2021 sebenarnya, kerajaan negeri selepas daripada pandemik telah menubuhkan satu jawatankuasa khas yang dipengerusikan oleh Datuk Roslan Aziz, yang merupakan bekas pengarah JKR Negeri Selangor, bekas pengarah JKR Persekutuan, bekas pengarah Jalan Persekutuan, pengarah bahagian Jalan Persekutuan, JKR Persekutuan, untuk mengetuai supaya aspek-aspek teknikal diteliti dan disemak semula supaya pembangunan ini atau naik taraf ini akan memberikan nilai tambah ataupun menyelesaikan masalah tersebut. Dan mereka mendapati antara beberapa aspek yang harus diambil kira supaya kejadian banjir ini tidak berlaku semula. Kita terpaksa akan mengurangkan paling tidak 10,000 daripada tempat duduk penonton untuk menaikkan kawasan tanah itu supaya tidak lagi berlaku banjir, kerana banjir yang berlaku di bawah itu pada tahun 2006 telah memusnahkan beberapa kemudahan-kemudahan seperti gimnasium dan juga sistem pendawaian elektrik di sana. Justru dapatan terbaru yang telah kita dapat atau yang telah dibuat oleh Jabatan Kerja Raya dan juga penilaian yang telah dibuat semula oleh pihak JKR oleh Jawatankuasa Khas yang diketuai oleh Datuk Roslan menganggarkan nilai untuk menaik taraf semula dengan menyelesaikan isu banjir, memperbaiki semua sistem, termasuk mungkin menggantikan bumbungnya. Saudara sekalian, bumbung di atas sana itu merupakan salah satu masalah berlarutan. Berulang kali kerajaan negeri menggantikan bilah-bilah polikarbonat itu, ia tidak akan dapat diselesaikan kerana menjelang lebih 10-15 tahun polikarbonat itu akan rapuh dan aliran air angin akan menyebabkan pecahan terhadap polikarbonat itu dan berterbangan ke tempat penonton ataupun ke lapangan permainan. Inilah antara alasan Persatuan Bola Sepak Malaysia tidak membenarkan FAS menggunakan stadium itu kerana tidak ada jaminan polikarbonat itu dapat dikekalkan dan juga bekalan polikarbonat itu sudah semakin mahal kerana sudah tidak lagi menjadi trend pemasangan pada hari ini. Pada hari ini kita telah menganggarkan bahawa keseluruhan baik pulih kepada stadium ini, kita menganggarkan daripada 350 juta pada tahun 2013 dengan sebab untuk menyelesaikan isu banjir dan menyelesaikan beberapa isu pokok seperti bumbung stadium itu. Pada hari ini kita memerlukan kira-kira 787 juta untuk memperbaiki keseluruhan ataupun menaik taraf sahaja stadium Shah Alam yang kita akan bangunkan atau yang kita akan maklumkan pada hari ini. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, justru pihak kerajaan negeri mulai selepas pasca pandemik, apabila sistem ekonomi telah dibangunkan semula ataupun perjalanan struktur ekonomi telah dilaksanakan semula, kita dengan segera memburuskan dan memerhati, menilai semua proposal-proposal yang telah dibentangkan, memanggil kepada semua pihak untuk mereka membentangkan cadangan-cadangan mereka, termasuk menilai keupayaan syarikat-syarikat terbabit supaya syarikat-syarikat ini mampu melakukan dan tidak hanya menjadikan stadium ini sebagai cagaran di bank bagi memastikan mereka mempunyai dana yang cukup untuk membangunkan semula stadium ini. Dan bagi pihak kerajaan negeri ada baiknya dengan pembangunan LRT yang akan siap menjelang suku pertama tahun 2025. Kita harus menyusun semula kedudukan-kedudukan bangunan di sana supaya lebih dekat dengan stesen LRT dan dapat dibangunkan secara maksimum pembangunan di sana. Di samping menyelesaikan beberapa isu-isu persekitaran, iaitu isu kesesakan jalan dan tidak ketinggalan isu banjir yang kerap kali berlaku di sana, termasuk banjir yang terakhir pada tahun 2021. Jadi saudara dan kawan-kawan yang saya kasih sekalian, justru pada hari ini kerajaan negeri ingin mengumumkan bahawa kita akan menyerahkan satu surat kebenaran ataupun surat tunjuk minat kepada syarikat terbabit setelah kita menilai 15 syarikat. Mengambil masa lebih 10 tahun untuk melihat keseluruhan aspek kerana syarikat yang kita akan berikan pilihan ini adalah yang mempunyai kedudukan keuangan yang kita yakin mampu untuk melaksanakannya dan mampu untuk melunaskan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita.
Ada pihak sebagai contoh menganggarkan bahawa kenapa setelah 14 tahun kita terpaksa membina semula ataupun kita menyelenggara dengan kos yang begitu tinggi. Ia adalah satu tuduhan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri, menunjukkan ketidakmampuan kita untuk mengurus. Saya ingin membandingkan stadium ini dengan Stadium Nasional Bukit Jalil. Kerana Stadium Nasional Bukit Jalil dibangunkan pada tahun 1998 siap saja. Stadium ini siap pada tahun 1994. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017, Stadium Nasional Bukit Jalil telah direfurbish dengan kos berapa? Kos 1 bilion ringgit Malaysia. Kos 1 bilion ringgit Malaysia. And that particular time, Datuk Seri Najib Tun Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia, dan kalau hujah yang digunakan oleh Datuk Seri Najib itu dibandingkan dengan kita pada hari ini, ia seolah-olah menghina dirinya sendiri yang meluluskan peruntukan 1 bilion dengan stadium yang dibina pada tahun 1998. Jadi bagi saya itu cuma tuduhan-tuduhan politik yang saya tak perlu jelaskan secara teknikal dan secara rapi. Namun bagi pihak kerajaan negeri hari ini ingin membandingkan, menyatakan bahawa ada baiknya untuk kita melakukan option membina baru stadium ini dengan kos yang lebih murah atau kos yang paling tidak sama rata dengan kos membaik pulih stadium ini yang akan menelan belanja 787 juta ringgit Malaysia. Saudara dan kawan-kawan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya percaya menjelang akhir 2025 atau 2026 paling lambat kita akan dapat lihat stadium ini siap, dan pada ketika itu LRT yang ada siap itu juga telah siap, dan pada masa yang sama kita akan dapat membenarkan kembali Red Giants ataupun pasukan Merah Kuning kembali beraksi di sana, dan perkara ini bukan baru dibincangkan. Setelah berbincang dengan pengurusan FAS perkara ini semenjak 1 ataupun tempoh 2 tahun yang lalu. Malahan perkara ini turut dipersembahkan kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor dan juga telah dimaklumkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, dan secara asasnya tidak ada apa-apa kekangan dan halangan kerana ia melibatkan kos yang besar serta dana yang besar dan melibatkan pembangunan dan imej Kerajaan Negeri Selangor secara keseluruhannya. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadi orang ingin bertanya, apakah ataupun berapakah kos yang kita anggarkan? Kita akan cuba meletakkan 700 juta itu sebagai cap yang paling maksimum. Kita akan cuba melihat kos yang akan dibandingkan supaya sama ada refurbishment ataupun naik taraf ataupun bina baru nanti akan dapat kualiti yang lebih baik, kemewahan yang lebih baik. Dan perlu saya sebutkan di sini tadi, beberapa alatan ataupun beberapa items yang ada di dalam bangunan-bangunan ini sudah lagi outdated kerana telah berusia lebih daripada 28 tahun dan perlu mengubahnya. Ada yang mengambil jalan pintas, kenapa kita tak tukar bumbungnya saja? Kita jangan ingat stadium ini bumbungnya saja kerana ia mempunyai sistem pendawaian di semua tempat. Dan ia dibina dengan struktur dengan mengambil kira semua perkara. Jadi kalau kita sentuh bumbungnya, kemungkinan juga kita terpaksa menyentuh semua perkara dan semua perkiraan-perkiraan yang dibangkitkan nanti. Justru saya percaya pada hari ini kita telah melakukan satu perkara yang betul, membuat penilaian, berlaku kelewatan kerana kita berdepan dengan pandemik. Kalau tidak di tahun 2020 atau 2021, kita sudah memulakan program ini ataupun kita sudah melaksanakan urusan dan exercise ini. Tetapi ia sikit sebanyak tertumpu kerana pandemik COVID-19. Dan hari ini kita ingin menyatakan bahawa kerajaan negeri bersedia pada bila-bila masa bermula daripada hari ini untuk proses kebenaran merancang, kebenaran dan permohonan yang mengambil masa minimum 4 hingga 6 bulan, dan selepas itu kita akan memulakan pembinaan semula ataupun refurbishment yang akan dilaksanakan oleh syarikat yang kita akan lantik pada hari ini atau yang kita umumkan pada hari ini. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, justru saya percaya ini adalah satu perkara yang saya maklumkan pada tahun 2020 dan saya terpaksa mengambil masa yang agak panjang untuk menilai perkara ini kerana ia melibatkan kos yang besar, nilai GDV pembangunan yang begitu besar, dan kita tidak mahu mana-mana pihak rugi, termasuk peminat bola sepak, pembangunan stadium ini dan juga keseluruhan kemudahan-kemudahan yang ada di stadium ini. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup sampai situ apa yang saya patut jelaskan, dan saya maklumkan bahawa kita sudah akan mula, kita sudah memuktamadkan. Hal ini telah dimuktamadkan pun dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri seawal bulan 5. Kenapa kita tunggu sekarang?
kerana kita perlu mengambil proses semakan. Walaupun orang ataupun syarikat yang kita lantik ini sudah diketahui, kita pasal ambil semakan. Kita kena ambil satu benda projek yang tidak lagi lewat ataupun yang akan tertangguh. Dan dalam pada masa yang sama, kita mahu benda ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan kita umumkan pada hari ini. InsyaAllah hasil perbincangan awal dengan mereka yang dilantik, walaupun mereka belum tahu dilantik lagi secara sah, kita dah maklumkan sekitar bulan 9, kita minta supaya ada pameran awam kepada keseluruhan pembangunan ini. Dan kalau ada orang yang menambah, memberikan komen atau memberikan petunjuk, boleh dirujuk pada bulan 9 nanti. Dan hari ini mereka sudah boleh memulakan kerana ia melibatkan struktur building yang besar, bangunan yang besar dan juga cadangan-cadangan yang akan memberi impak kepada negeri, rakyat dan juga kerajaan negeri Selangor secara keseluruhannya. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya